Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak teruskan, masih lagi kita dalam tajuk bab 5 sebatian karbon 5.2 hidrokarbon. Ya. Jadi apa dia hidrokarbon? Ya. Hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen. Ya. Jadi kamu boleh tengok nota kamu ni lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak teruskan ya, tajuk masih lagi bab 5 ya, sebatian karbon ya, iaitu subtopik 5.2 hidrokarbon. Okay, apa dia hidrokarbon? Hidrokarbon ialah sebatian karbon organik yang terdiri daripada unsur karbon dan hidro sahaja. Ya, sebab tu nama dia hidrokarbon. Hidrogen dan karbon. Okay, senang je nak ingat ya. Jadi sebatian hidrokarbon ni datang dari mana? Dia datang daripada sumber semula jadi. Ya. Jadi kamu boleh tengok ya, rajah 5.5 dan 5.6 ya. Pembentukan sebatian hidrokarbon daripada sumber semula jadi ya. Seperti gambar rajah tersebutlah ya. 5.5 ialah pembentukan petroleum dan gas asli yang memakan masa bukannya sekejap ya, beribu tahun ya. Hidupan laut yang mati ya, terbenam di dasar laut ya, menjadi lumpur dan batu ya, dan menjadi fosil ya. Selepas berjuta-juta tahun sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam ya, di bawah dasar laut ya, di bawah lapisan tebal batu dan lumpur ya. Pergabungan kesan tekanan ya oleh lapisan pasir ya, dan lumpur ya, serta haba yang diserap daripada persitaran serta proses penguraian ya oleh bakteria mengubah sisa itu menjadi petroleum dan gas asli. Ini makan masa berjuta tahun, sebenarnya beribu tahun ya. Pergabungan ya, tanah semula jadi ni dia mengalami kesan tekanan ya, dia bercampur ya, diserap ya oleh persitaran lah ya. Tambah pula dengan proses penguraian oleh bakteria ya, yang mengubah ya kita yang dah mati, tumbuhan yang dah mati ya, haiwan dah mati menjadi petroleum dan gas asli. Ini makan masa lama ya. So inilah sebatian hidrokarbon. Okey, yang ni adalah pembentukan aram batu ya. Berjuta-juta tahun dahulu semua tumbuhan yang mati tertanam secara semula jadi dalam tanah. Okay, tumbuhan ke manusia ke binatang, tak kisah, hidupan lah ya. Selepas berjuta tahun sisa itu tertanam semakin jauh ke dalam tanah di bawah lapisan batu tebal. Pergabungan kesan tekanan oleh lapisan batu, haba yang diserap dari persitaran dan proses penguraian sama juga oleh bakteria mengubah fosil tumbuhan menjadi arang batu ya. Ini proses dia ya. So ini adalah antara sebatian hidrokarbon secara semula jadi. Okey, jadi bagaimana kita nak dapat hasil dia ya? Hasil dia contohnya petroleum ya. So kita gunakan penyulingan berperingkat. Okey. Kamu dah belajar tentang proses penyulingan ya. Kita mengasingkan bahan yang mempunyai takat didih yang berbeza ya. Contohnya lepas ni kamu akan belajar tajuk alkohol. So alkohol kita dapat daripada proses penapaian ya. Bahan organik ya. Jadi kita nak asingkan daripada apa? Daripada air lah ya. Sebab kandungan alkohol tu dia ada mengandungi air ya. So kita nak asingkan dia daripada air, nak dapat alkohol semula jadi, kita jalankan proses penyulingan. Penyulingan ni dia punya cara kerja dia berdasarkan takat didih yang berbeza. So petroleum dia ada banyak dalam banyak komponen dalam dia punya bahan lah ya. Jadi penyulingan peringkat ni dia ada banyak peringkat lagi lah ya, berdasarkan takat didih bahan masing-masing ya. Jadi petroleum salah satu daripada campuran hidrokarbon ya. Jadi kita perlu asingkan dia melalui proses penyulingan berperingkat sebelum pecahan-pecahan petroleum ini kita dapat gunakan ya.
Proses penyulingan berperingkat ni digunakan kerana pecahan petroleum ni saya dah beritahu tadi, takat didih dia tidak sama. Ya. Ni anda boleh tengok lah, ya, scan sendirilah, tengok ya penyulingan berperingkat di dalam menara penyulingan di loji penapisan minyak, ya, serta kegunaan setiap petroleum yang berbeza, ya. So yang ni pun saya tak buat lah, ya, eksperimen ni, sebab melibatkan bahan-bahan yang saya tak, dalam makmal sains saya tak, memang tak ada lah, kalau ada pun di makmal kimia, ya. Okey, so ini cara proses dia untuk mendapatkan pecahan yang tertentu, ya. Jadi apa yang saya nak ialah, okey, ni dia punya jadual, ya. Saya nak awak carilah, ya, julat takat didih dia 30 hingga 80 ni, okey, apa warna dia, apa kelikatan dia, apa kebolehbakaran dia, dapatkan dia bahan apa. Sebab setiap takat didih ni dia ada bahan-bahan dia yang berbeza lah, ya. So daripada petroleum sebenarnya kita dapat banyak bahan, ya. Bukan minyak kita guna untuk bahan api semata-mata, ya. Jadi ini kamu cari, okey. Okey, seterusnya kita tengok sebatian hidrokarbon tepu dan tak tepu, ya. So rajah 5.8 di bawah ni menunjukkan dua jenis sebatian hidrokarbon, iaitu hidrokarbon tepu dan tak tepu, ya. Jadi hidrokarbon tepu ni apa? Dia mempunyai ikatan kovalen tunggal, ya, di antara atom karbon dengan atom karbon, ya, C dengan C. C tu karbon lah, ya. So ini adalah ikatan dia. Contoh dia alkana. So ini adalah dia punya ikatan kimia dia, ya, dipanggil ikatan kovalen tunggal, ya, antara atom karbon. Mana masing-masing berikat satu je lah dia punya ikatan ni. Anda boleh tengok contoh ni lah, okey. Ini ikatan dia, ya, semua ni, okey. Dan ini adalah contoh dia, alkana nama dia, ya. Okey, beza pula hidrokarbon tak tepu ni pula ialah dia mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan kovalen ganda 2 di antara atom karbon dengan atom karbon. Ni, ikatan ni dia berganda 2. Ya, inilah ni contoh dia, kamu boleh tengok dalam ikatan ni, ya. Atau ikatan kovalen ganda 3 di antara atom karbon dengan atom karbon. Sama ada dia ganda 2 ataupun dia ganda 3. Nampak ada 3 garisan. Okey, so yang ni yang berganda 2 ni nama dia, contoh dia alkina. Tadi alkana, satu tunggal, kana, Ka, ya. Ini alkina, Ki, ganda 2, ya, double, ya. Jadi ini adalah hidrokarbon tepu dengan tak tepu lah, ya, dari segi jenis dia. Okey, siri homolog. Dalam kimia organik, ya, satu siri homolog terdiri pada kumpulan sebatian organik, ya, yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Itu masuk siri homolog lah, ya, kumpulan sebatian organik di mana sifat kimia dia serupa. Contoh siri homolog apa? Tadilah alkana, alkena yang kamu belajar tadi, ya, iaitu hidrokarbon tepu dengan tak tepu, ya. So alkana ni apa? Alkana ialah sebatian hidrokarbon tepu. Setiap atom karbon dalam molekul alkana mempunyai ikatan kovalen tunggal. Tadi kita tengok, kan? Okey, dengan atom karbon lain. Inilah kita baru tengok tadi. Okey, contoh ikatan bagi alkana, ya. Oleh sebab alkana merupakan satu siri homolog, setiap ahli siri homolog alkana akan dapat diwakili oleh, ni formula dia, Cn H2n tambah 2. Okay, mana N tu nilai dia 1, 2, 3. Ya. Okay, ni contoh dia punya siri homolog bagi alkana. Ikatan kovalen tunggal tadi. Okay, alkena pula ialah sebatan hidrokarbon tak tepu. Tadi hidrokarbon tepu, ya, dia tak tepu. Setiap molekul alkena mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan
kovalen ganda 2. Pokoknya ada satu. Ya. Di antara atom karbon dengan karbon yang lain lah. Ya. Jadi oleh sebab alkena merupakan satu siri homolog juga, setiap hali siri homolog alkena diwakili oleh formula am. Okay, yang ni CmH2n. Dia tak ada tambah 2 kan. Di mana N ni bermula dengan 2, 3 dan seterusnya. Ya. Inilah kita dah tengok tadi. Ya. Dia adalah ikatan kovalen ganda 2. Pokoknya ada satu. Okay. Yang tadi tunggal alkana. So, ini adalah siri homolog. Ya. Kumpulan sebatian organik yang mempunyai sifat kimia yang serupa. Ya. Okay, kita tengok lagi dalam contoh dia dalam jadual. Ya. Okay, nama bagi 6 ahli pertama alkena dan 5 ahli pertama alkena. Okay, sebab dia siri homolog. Dia sebatian organik yang sama sifat dia. So, ini ikut bilangan karbon tadi lah. Ya. Kalau alkana, ya. Kalau 1 metana, 2 etana, 3 propana, 4 butana, 5 pentana, 6 heksana. Ini bagi siri homolog alkana. Kalau alkena pula, 1 dia tak ada sebab dia mula dengan 2. Nampak ni? Tadi kita dah tengok. Okey. Kalau alkana tadi dia mula dengan 1. Okey. Jadi, bilangan karbon dia lah. Ya. So, alkena bilangan karbon 1 tak ada. Okey. Kalau 2, etena. 3, propena. 4, butena. 5, pentana. Dan 6, heksana. Kalau kamu tengok nama dia lebih kurang sama je. Dia tukar A kepada E saja. Ya. Kecuali bilangan karbon 1, alkena dia tak ada. Ya. So, ini adalah siri homolog bagi alkena, alkana dan alkena. Ya. Sebatian karbon, hidrokarbon tepu dan tak tepu. Ya. Okey, seterusnya kita nak tengok sumber tenaga alternatif dan tenaga boleh baru dalam kehidupan harian. Ya. Jadi bahan api fosil seperti petroleum ni, arang batu, gas asli kita tahu adalah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Semakin berkurang dia sekarang. Ya. Jadi kita kena ada sumber tenaga alternatif lah. Ya. Yang semakin penting untuk gantikan sumber yang penting dalam kehidupan harian kita. Ya. Sebab sumber tak boleh baru ini lama-lama dia habis. Lama-lama tak ada lah sumber bahan api kita. Jadi kita kena fikirkan, kita kena carikan sumber tenaga alternatif untuk menggantikan sumber tenaga yang akan habis. Ya. Jadi apakah dia sumber tenaga yang alternatif ni? Sumber tenaga yang boleh diperbarui. Contoh dia sumber tenaga yang takkan habis lah. Kita boleh tukar kepada sumber tenaga nuklear. Ataupun sumber-sumber tenaga yang lain. Seperti yang dia highlight warna ungu ni lah. Okay, tenaga nuklear ni memang orang nak sangat lah. Sebab dia boleh menjana sumber tenaga yang besar kalau kita dapat menjanakan dia di negara kita. Okay, Malaysia ada tak? Malaysia tak ada lagi lah sumber tenaga nuklear ni. So, ini di bawah ni contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbarui. Solar, cahaya matahari, angin, hidro. Okay, solar ni Malaysia bolehlah, tak ada masalah. Solar ni sebab negara kita panas. Angin kita kurang lah. Angin dia kena kawasan yang lapang. Hidro memang banyak air. Ni memang kita guna hidro negara kita. Solar ni baru nak mula lah. Okay, biogesim boleh ambil daripada sampah sarap. Proses sedikit. Tapi sebenarnya sampah sarap tu saja dia dah melepaskan metana. Satu bahan yang boleh kita gunakan sebagai sumber gas. Bahan api kita. Cuma kita nak manipulate ataupun sebab metana tu dilepaskan macam tu saja. Jadi kita nak collect dia, kita nak kumpul dia. Kita kena ada kita punya ni lah.
alat yang tertentu untuk kumpul dia sebenarnya. Tak susah pun sebenarnya ya. Sebab dia proses semula jadi ya. Aktiviti bakteria ya, mikroorganisma ni ya. Okey, sumber tenaga geotermal di Malaysia tak adalah. Geotermal ni negara yang ada gunung berapi ya. Jadi mereka ada sumber haba di bawah tanah. Okey. Sumber tenaga air pasang surut kawasan pulau-pulau banyak kawasan dikelilingi laut dia boleh. Sumber tenaga gelombang ombak ni pun samalah ya. Jadi banyak negara termasuk Malaysia memang berpotensi lah untuk membina stesen jana kuasa nuklear untuk membekalkan tenaga. Kebaikan dan keburukan dia perlulah dinilai lah sebelum dibuat sebarang keputusan. Okay, tapi ramai dah banyak negara yang dah bina stesen jana kuasa nuklear ni sebab kebaikan dia jauh lebih banyak daripada keburukan. Keburukan ni sebenarnya kita boleh atasi dengan langkah-langkah keselamatan dengan etika yang patut kita patuhi. Etika ni maksud kita tidak menyalahi undang-undang lah. Kita buat senjata, kita ugut orang semua tu kan, itu semua bahayalah. Tapi dari segi kegunaan dalam kehidupan seharian kita memang sangat banyak sumber stesen jana kuasa nuklear ni kamu dah belajar menengah bawah. Okey, kamu dah belajar dia punya kegunaan dia sangat banyak. Bukan untuk sumber bahan api tapi itu yang paling banyak yang kita nak. Tapi kegunaan lain juga banyak tenaga nuklear ini Jadi itu sajalah tajuk kita pada hari ini. Dah habis pun Okey, jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.